Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi'adadi man shalla alaihi wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi'adadi man lam yusalli alaihi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Muslimin dan muslimat, ibu ayah yang saya kasih sekalian, alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah pertemukan kita dalam satu majlis yang mulia, iaitu dalam satu program nak baiki umrah, yang mana kita belajar untuk baiki umrah kita supaya kita dapat melakukan ibadah umrah dengan lebih selamat dan lebih tenang, insya-Allah, dengan lebih yakin, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, ibu ayah yang saya kasih sekalian, mungkin di antara anda semua yang masih belum kenal siapa saya lagi. Nama saya Saufi Kamaluddin. Saya merupakan pengasas kepada Umrah Sinar, dan kepakaran kami adalah membantu ibu bapa anda untuk mengerjakan ibadah umrah dengan betul dan selamat supaya mereka lebih seronok dan lebih tenang mengerjakan ibadah umrah di tanah suci Mekah, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, pada malam ni kita akan bawa satu topik yang sangat penting, iaitu berkenaan tentang tawaf umrah. Okey, tawaf umrah. Jadi bagi anda yang baru bersama dengan saya, bantu saya untuk share video ni. Okey tuan-tuan, bantu saya share video ni supaya kita nak ramai lagi dapat manfaat daripada apa yang kita belajar pada malam ini. Okey? Okey. Baik. Baik, muslimin dan muslimat, ibu ayah yang saya kasih sekalian, alhamdulillah, terima kasih kepada yang baru sampai. Kita dah nak mula untuk kelas kita pada malam ni. Tapi sebelum tu saya nak mohon ampun dan maaf kerana pada hari itu, hari apa hari itu kita buat kelas? Jelas hari Sabtu. Hari Sabtu kita tak dapat nak teruskan kelas kita, tajuk yang pada malam ni lah, tawaf umrah, kerana malam tu saya ada urusan peribadi yang tak dapat nak dielakkan. Dan untuk makluman semua juga, kursus umrah online kita akan terus seperti biasa, dan cuma pada waktu kita ubah pada waktu yang asal, iaitu pada setiap hari Selasa dan hari Khamis jam 9 malam di page Saufi Kamaluddin. Kita akan belajar berkenaan tentang umrah secara santai dan lebih mudah, lebih jelas, insya-Allah. Santai saja. Jadi tuan-tuan, ada orang tanya, kenapa saya buat kursus umrah sedangkan dalam masa sekarang ni tak ada lagi orang pergi umrah? Baik, dia begini tuan-tuan. Sebenarnya kita pergi umrah ni, kita jangan set dalam mindset kita yang kita nak pergi umrah, kita belajar ni untuk semata-mata nak pergi umrah. Jangan ada mindset macam tu. Sebab apa?
Sebab ilmu ini kita kena sentiasa belajar, sentiasa upgrade supaya kita sentiasa berada di dalam persediaan, sentiasa bersedia. Kalau anda kata tiba-tiba nama kita naik dapat pergi umrah, dalam waktu itu juga kita sibuk, sangat sibuk. Kita tak tahu, tiba-tiba kita terpaksa pergi tanpa kita sempat nak pergi belajar. Jadi kalau anda dah standby dengan ilmu di dada, anda tak ada masalah nak pergi sana. Tapi kalau anda tak sempat, tak standby, time tu lah lagi 2-3 hari nak pergi, kan, lagi seminggu nak pergi baru nak belajar, kan, baru terkial-kial nak belajar. Ketika tu, masa tu saya tak jamin yang kita dapat buat kerja umrah dengan betul. Sebab umrah ni panjang cerita dia. Jadi diperlukan masa yang panjang. Sebab tu kita buat bersiri supaya anda dapat input ni satu persatu. Kan, dapat input ni satu persatu. Tak terlalu terkejar-kejar. Sebab tu kena sentiasa belajar, upgrade ilmu. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jom kita mulakan kelas kita pada malam ni. Sediakan pen dan nota seperti biasa. Dan kita akan masuk ke topik seterusnya, iaitu kita nak ceritakan tentang rukun umrah yang kedua. Apakah rukun umrah yang kedua? Iaitu tawaf umrah. Hari itu kita dah cerita tentang rukun umrah yang pertama, iaitu niat umrah. Macam mana niat dia? Sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram aku dengannya kerana Allah Ta'ala. Waalaikumsalam Tuan Azami. Waras Tuan Azmi. Baik. Okey. Kita dah cerita tentang rukun umrah yang pertama. Rukun umrah pertama adalah niat umrah. Sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Kemudian kita dah cerita tentang wajib umrah. Wajib umrah yang pertama iaitu berniat di miqat. Okey, berniat di miqat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita sudah cerita tentang minggu lepas. Hari itu kita dah cerita tentang pantang larang ihram. Pantang larang ihram merupakan wajib umrah yang kedua. Iaitu mana kata bila mana kita dah start berniat umrah, suka atau tidak suka, saat itu, ketika itu kita sudah terikat dengan pantang larang ihram umrah selepas kita berniat itu. Okey? Jadi kita dah belajar tentang 13 pantang larang ihram. Kemudian lepas kita pantang larang ihram ni, kemudian barulah kita nak masuk rukun umrah. Kita nak buat kerja umrah yang kedua, iaitu tentang tawaf umrah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih. Bantu saya share video ni. Bantu saya ajak ramai-ramai. Share kepada 5 grup komuniti anda dan juga wall anda sendiri. Kita ajak ramai-ramai belajar pada malam ni. Okey? Terima kasih. Baik, tuan-tuan, kita dah cerita tentang tawaf, tapi sebelum nak cerita tentang tawaf, kita dah bagi tahu, biasanya saya suka cerita tentang biasanya saya buat macam mana. Saya buat macam mana. Okey. Bila saya bersama dengan jemaah saya, selepas kita niat, katakanlah hari pertama kita sampai dekat Mekah. Lepas kita berniat, kemudian hari pertama sampai ke Mekah, kita akan check in hotel dulu. Kita akan check in hotel. Bila kita sampai di hotel, saya akan bagi taklimat dekat lobi hotel pada jemaah. Saya bagi tahu, okey jemaah, sekarang kunci semua dah dapat, masing-masing kunci dah dapat. Siapa yang belum makan, nanti pergi makan dulu. Biasanya kita akan siapkan makanan bagi jemaah yang kita baru sampai dekat hotel Mekah tu. Kita bagi jemaah makan dulu. Lepas makan, barulah kita akan agihkan kunci bilik masing-masing. Kan? Lepas tu, saya akan bagi masa pada jemaah untuk rehat selama 2 jam. Kenapa 2 jam? Sebab jemaah penat. Jemaah sangat penat dan kita perlukan tenaga untuk buat kerja umrah seterusnya. Sebab apa tuan-tuan? Lepas tu kita akan buat tawaf. Tawaf penat tuan-tuan. Sebab kita banyak berjalan. Kemudian kita sa'i. Sa'i pun lagilah penat. Sebab lagi panjang perjalanan kita. Kemudian kita nak tahdul. Lepas tu kita balik, kita nak rehat. Sebab itu biasanya saya akan bagi masa 2 jam. 2 jam untuk tuan-tuan balik bilik, rehat. Mungkin ada yang nak mandi, boleh mandi. Mungkin ada yang nak berehat, kumpul tenaga dahulu, nak susun beg ke, nak sidai baju ke dan sebagainya. Jadi tempoh 2 jam tu gunakan masa yang sebaik-baiknya untuk anda kumpul tenaga. Jangan sibuk dalam tempoh 2 jam tu anda pergi turun bawah, pergi kedai. Jangan dulu, rehat dahulu, kumpul tenaga cukup-cukup, kemudian lepas 2 jam kita akan turun bawah. Katakanlah kita dah sampai dekat bilik, dekat hotel
jam 11 malam contoh. Katalah 11 malam. Jadi kalau kita bagi 2 jam, pukul 12, pukul 1. Pukul 1 pagi kita akan terus bergerak untuk nak buat tawaf. Jadi pukul 1 pagi tuan-tuan kena turun kat lobi. Kena turun kat lobi. Dan biasanya saya akan bagi masa setengah jam sebelum kita nak gerak. Katalah 1.5 kita nak bergerak, pukul 1 tuan-tuan kena tunggu kat lobi. Jangan 1.5 baru nak keluar pintu bilik. Ni kadang-kadang yang banyak jemaah yang kita jumpa, dia lambat, dia tak ikut jadual. Itu banyak sebenarnya kita jumpa. Siapa yang biasa pergi umrah, dia faham, dia tahulah. Bila kita kata pukul 8 pagi ada kat lobi, pukul 8 pagi lah baru dia bersiap. Pukul 8 pagi lah dia baru keluar pintu bilik. Sepatutnya 7.30 tu dia dah siap. Okey, bila sampai di lobi, okey, kita teruskan. Bila sampai di lobi, saya akan buat taklimat lagi. Saya akan buat taklimat sedikit tentang perjalanan daripada bilik, daripada hotel sampai ke dataran masjid sahaja. Saya bagi taklimat dulu. Kita akan sentiasa bagi taklimat. Kita tak akan bagi taklimat sekali harung, tak. Sekaligus. Sebab apa? Sebab ada jemaah dia tak boleh nak tangkap banyak. Dia tak boleh nak ingat. Saya tak boleh nak bagi taklimat perjalanan daripada bilik hotel sampailah tahlil. Tahlil pula, minta maaf. Sampailah ke tahlul. Saya tak boleh. Saya kena, biasa saya akan bagi taklimat step by step. Sampai dekat lobi, saya akan bagi taklimat macam mana nak susun bilik, apa yang perlu dibuat dalam bilik. Baik. Kemudian bila nak turun daripada bilik tu, turun kat lobi, on the way sebelum kita nak pergi ke dataran, saya akan bagi taklimat lagi. Saya akan bagi taklimat, saya akan beritahu, saya akan minta semua jemaah cek pakaian, cek bagi lelaki yang pakai selipar ke, pakai kasut, cek perempuan yang mana pakai telekung, nampak rambut keliling telekung ni nampak. Waalaikumsalam Puan Saudah, Kak Ismi, Waalaikumsalam, terima kasih. Kat lobi kita akan minta jemaah semua cek masing-masing punya aurat dan sebagainya. Kemudian kita akan beritahu kita dalam perjalanan apa kita buat. Biasanya dalam perjalanan kita akan talbiyah. Daripada hotel jalan kaki pergi menuju ke dataran masjid, bukan dataran Kaabah, dataran masjid di kawasan luar Masjidil Haram, kat dataran di situ. Kita akan bertalbiyah sepanjang perjalanan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Saya akan beritahu apa yang patut tuan-tuan buat. Pastikan kita punya botol huduk dah standby bawa. Pastikan kita punya kad hotel kena ada. Pastikan kita dah ambil gambar hotel. Sebab apa? Sebab takut kita sesat. Balik nanti tak jumpa jalan, ada gambar, ada kad hotel. Jadi untuk keselamatan kita, kita akan beritahu kena buat talbiyah. Kita akan beritahu banyakkan istighfar, banyakkan kita berdoa. Masa itulah kita banyakkan berdoa, ya Allah, kau permudahkanlah umrah kami. Jangan doa seorang-seorang, kena doa ramai satu grup. Sebab kalau seorang ada problem, semua akan ada masalah. Sebab tu doakan satu grup. Ya Allah, jadikanlah perjalanan umrah kami kali ini perjalanan yang lancar, supaya dipermudahkan kita punya ibadah umrah kami satu grup. Okey, doa macam tu. Jadi berjalanlah kita. Okey, selepas tu kita akan berjalan sampai di dataran. Sampai di dataran Kaabah, kita akan berhenti sekejap dan saya akan bagi taklimat lagi. Kita akan bagi taklimat lagi. Saya akan beritahu, okey jemaah, alhamdulillah sekarang kita berada di dataran. Tuan-tuan cuba bayangkan. Apa yang saya cerita ni, tuan-tuan bayangkan yang tuan-tuan sudah ada di dataran Masjidil Haram, di luar Masjidil Haram. Ketika itulah kita akan nampak ramai orang kat luar. Ada yang tengah duduk, ada yang solat, ada yang berjalan, ada yang macam-macam manusia, pelbagai bangsa seluruh negara berada di luar dataran Masjidil Haram. Ketika itulah saya akan bagi taklimat lagi. Saya akan bagi taklimat apa? Saya akan beritahu macam mana kita nak kenal pasti pintu mana kita masuk. Berapakah nombor pintu kita. Saya akan tunjuk manakah jam, menara jam yang paling besar. Saya akan bertunjuk di manakah rumah Sayyidina Abu Bakar. Di manakah rumah Rasulullah. Manalah perjalanan. Kita akan cerita mana kita keluar, mana kita masuk. Kita akan bagi taklimat supaya jemaah mudah ingat. Sebab itu jemaah sentiasa kena alert, kena cakna dengan apa yang saya nak bagi tahu sepanjang kita nak buat umrah ni. Jangan hayal, jangan leka tengok orang keliling. Boleh tengok orang keliling, nak tengok pandangan orang keliling boleh, tapi pastikan telinga kita ni peka dengan apa yang saya nak bagi tahu masa tu. Okey,
Kemudian sudah ada dataran, kita nak masuk ke masjid, saya akan beritahu, pastikan bawa beg kasut. Beg kasut, letaklah beg kasut tu letak dekat arak kasut. Kalau boleh jangan bawa masuk kasut dalam bilik. Jangan bawa kasut dalam Masjidil Haram, jangan bawa tawaf. Sebab apa? Sebab kita takut kasut kita ni, selipar kita ni ada najis. Kita takut ada najis. Kalau kita rasa was-was, kita sangsi, kita rasa memang ada najis, lebih baik kita jangan bawa masuk dalam Masjidil Haram. Sebab kalau kita bawa najis, tawaf kita jadi tak sah. Kita takut tawaf kita jadi tak sah. Sebab tu saya selalu pesan pada jemaah, tinggalkan dekat arak kasut. Kita akan letak kat arak kasut, kita akan ambil gambar dekat arak kasut dengan nombor rak kasut tu, nombor berapa. Tuan-tuan yang risau, insyaAllah saya ada, kita boleh ingat. Kita bukan seorang-seorang, 2-3 orang, kita ramai. Kita kan dalam 40 orang satu bas, kadang-kadang 2 bas, ramai insyaAllah. Dan mutawif kita jangan risau. Kalau mutawif kita ada, bukan saya seorang, kita ada lebih kurang minimal pun 2 orang. Mutawif satu akan jaga depan, satu akan jaga belakang sekali. Dia akan pastikan yang belakang sekali ni, mutawif yang belakang sekali ni, dia akan pastikan jemaah yang belakang ni tak tertinggal. Kita ada 2 mutawif yang akan jaga depan dan belakang. Okey? Baik. Bila kita sudah masuk, kita akan baca doa. Doa masuk pintu. Adalah doa dia, nanti kita akan beritahu. Kita akan masuk pintu. Masuk dalam Masjidil Haram, kita akan doa dan kita akan niat i'tikaf. Kemudian kita akan turun eskalator dan kita akan jalan sampailah kita di dataran Kaabah. Sampai dataran Kaabah, kita akan berhenti sekejap. Kita akan bagi taklimat sedikit. Dalam 1 minit je taklimat. Saya akan beritahu jemaah, okey jemaah, semua tengok Kaabah. Nampak tak Kaabah? Okey, tengok Kaabah. Siapa yang nampak? Sebab kadang-kadang ada kes jemaah tak nampak. Nauzubillah lah. Jarang berlaku sebenarnya jemaah tak nampak. Cuma saya nak pastikan saja. Saya nak pastikan jemaah nampak tak nampak. Nanti jemaah waktu itulah, bila kita tengok Kaabah, first time kita tengok Kaabah, ketika itulah air mata akan keluar tanpa kita sedar, tanpa kita nak. Air mata kita akan keluar ketika itu. Jadi jemaah pun semua akan katakan, dia ustaz, kami semua nampak Kaabah. Okey, alhamdulillah. Bila semua nampak Kaabah, ketika itulah saya akan bagi poin-poin penting saja. Saya akan tunjuk mana lampu hijau, mana Hajar Aswad, apa kita kena buat. Saya cuma boleh bagi tahu poin-poin penting saja. Tak sempat masa tu saya nak suruh jemaah, okey jemaah, semua buka nota masing-masing, kita belajar sekejap. Time tu dah tak sempat. Tak sempat tuan-tuan. Time tu tak sempat dah. Sebab tu saya kata sekarang ni lah ada masa belajar sekarang ni. Sekarang ni kita belajar santai-santai. Sampai dataran Kaabah, kita tak sempat dah nak belajar. Saya cuma sempat dah bagi tahu poin-poin penting saja. Okey jemaah, ni tu lampu hijau. Boleh nampak tak lampu hijau kat depan sana tu ada lampu hijau. Okey, itu Hajar Aswad. Kalau terlepas, jangan kejar kita. Buat masing-masing. Tawaf kena buat sendiri-sendiri. Walaupun kita bagi grup, tapi niat sendiri-sendiri. Jaga kita punya syarat sah kita sendiri. Jangan nak minta tolong orang lain jagakan. Sebab umrah ni sendiri. Sebab tu, tak sempat kalau ada orang kata, alah, dulu ada satu orang jumpa saya, dia kata, alah ustaz, kita belajar umrah ni dekat sana kan mutawif boleh ajar. Saya kata mana sempat mutawif nak ajar dekat dataran. Tuan-tuan tanyalah siapa yang pernah pergi umrah. Kalau kita berlama duduk dekat dataran tu, kena halau dengan polis. Tak sempat. Kita tak dibenarkan berkumpul orang ramai dalam waktu yang sama. Kena halau dengan dek polis tu, kena halau. Waalaikumsalam Tuan Isamuddin. Ada di mana Tuan Isamuddin? Awak ada di mana? Saya berada di tempat awak ni. Tuan Isamuddin ni co-founder sahlun.com. Tempat yang kita belajar hari ni adalah di tempat dia lah. Kawasan dia ni. Tapi tuan tanah tak nampak pula kat sini. Mana tuan tanah ni? Okey? Baik. Okey, kita sambung. Bila kita masuk dataran, saya akan beritahu taklimat, saya akan bagi poin sedikit. Okey, itu lampu hijau. Okey, kita akan tawaf bermula dekat Hajar Aswad. Ingat, pastikan aurat masing-masing. Tengok balik aurat. Siapa yang boleh ambil uduk dulu. Semua saya akan beritahu, ingatkan balik. Pastikan kita tak bawa kasut yang bernajis. Kalau ada kasut bernajis, kena tinggalkan dahulu. Jangan buat tawaf, nanti tawaf tak sah. Tu saya akan beritahu lah. Panjanglah cerita kalau saya nak ceritakan. Okey? Kemudian barulah kita mulakan tawaf.
Barulah kita mulakan tawaf. Jadi bila kita nak bermulakan tawaf, ketika itulah kita kena tahu apakah syarat-syarat sah ketika kita hendak melakukan tawaf umrah. Okey? Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang saya kasih sekalian, terima kasih yang bersama dengan saya. Teruskan bersama dengan saya dan mudah-mudahan Allah rahmati kita. Tuan-tuan, kita berada di dalam majlis ilmu dan doalah apa yang kita minta. Sebab orang yang berada dalam majlis ilmu ini, Nabi kata kita berada di taman syurga. Taman Raudah. Jadi bila kita berada di taman syurga, dalam syurga ni apa yang kita minta semua dapat. Jadi mintalah. Hari ini time waktu mustajab adalah waktu mana kita menuntut ilmu. Okey? Baik. Ibu ayah yang saya kasih sekalian, apakah yang dimasukkan dengan tawaf umrah? Tawaf umrah bermaksud mengelilingi Kaabah 7 pusingan dengan syarat-syarat yang tertentu. Bila kita nak tawaf, kita kena tahu apakah syarat sah. Apakah yang dimasukkan syarat sah? Syarat sah ni maksudnya kalau kita tak patuh dengan syarat sah, tawaf kita jadi tak sah. Macam tu. Dia ada syarat sah tawaf. Dia ada perkara yang makruh ketika tawaf. Perkara sunat kita tawaf. Perkara yang membatalkan kita ketika kita tawaf. Jadi insya-Allah dalam tempoh 1 jam ni, kalau saya sempat cerita semua, saya akan cerita semua. Kalau tak sempat, insya-Allah hari Khamis ini kita akan sambung tawaf umrah part yang kedua. Boleh? Okey? Baik, muslimin dan muslimat, ibu ayah, sahabat-sahabat saya yang saya kasih sekalian. Syarat sah tawaf kita ni ada 8. Ada 8. Ingat, ada 8. Tulis poin-poin kita. Ustaz Faizal, Abu Bakar, Faizal pun ada, sahabat-sahabat saya. Semua ni ada. Alhamdulillah. Okey, apakah syarat sah? Ada 8. Ingat, ada 8 syarat sah ketika kita tawaf. Yang pertama adalah suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Kita kena suci daripada hadas besar dan kecil. Bermakna macam kita solat lah. Tawaf ni sama macam solat. Kita kena ada wudu. Kita kena berwudu. Kena suci daripada hadas besar kecil. Cuma beza tawaf dengan solat ni, solat tak boleh bercakap. Tawaf ni boleh bercakap. Tapi bila kita bercakap, makruh hukum dia. Kalau kita bercakap perkara yang lara, hukum dia makruh. Suci daripada hadas besar dan kecil. Sebab itu wanita yang dalam keadaan haid, dia tak boleh tawaf. Ingat, wanita yang dalam keadaan haid, dia tidak boleh tawaf. Jadi macam mana dia nak buat? Orang tengah tawaf, dia duduk kat bilik lah. Dia duduk kat bilik, dia tak boleh nak tawaf. Dia kena tunggu sehingga haid dia berhenti, barulah dia boleh buat tawaf umrah, rukun umrah yang kedua, tawaf. Jadi bagi yang tak suci daripada hadas besar dan hadas kecil, dia tak boleh tawaf. Kalau dia tawaf juga tak sah tawaf dia. Itu yang pertama. Yang kedua, suci badan pakaian tempat tawaf. Jadi tuan-tuan, kalau siapa ada soalan boleh tanyakan soalan. Siapa ada soalan boleh tanyakan soalan. InsyaAllah kalau saya boleh jawab, saya akan terus jawab lah. Kalau saya tak boleh jawab, kita postpone pada hari Khamis. Saya akan bagi jawapan pada hari Khamis. Baik. Yang kedua adalah suci daripada badan, pakaian dan tempat daripada najis. Ingat, pakaian kita kena suci. Okey, kita kena suci. Mana kata kain ihram kita kena suci. Sebab itu saya selalu pesan pada jemaah, kalau nak basuh kain ihram, ada jemaah kan kita sebelum nak pergi umrah kan, kita kena basuh kain ihram daripada kampung. Baik, nak basuh, nasihat saya, ni guru saya pesan. Guru saya pesan, kain ihram tu kalau basuh dekat rumah, jangan kita campur dengan pakaian anak-anak kita. Jangan campur. Dalam mesin basuh tu, kalau boleh, kita masukkan telekung dengan kain ihram kita tu, kain ihram saja, jangan campur dengan lain. Sebab kita nak pastikan kesucian. Sebenarnya kita nak pastikan kesucian. Bukan kita kata mesin basuh kita tak bersih, tak. Tapi macam guru saya, dia sendiri basuh pakai tangan. Kain ihram dia tu, dia suka basuh pakai tangan. Sebab dia lebih yakin basuh dengan tangan berbanding mesin basuh. Okay, kita boleh buat. Jadi, pakaian kita kena suci. Kain ihram kita, atas dengan bawah kena suci. Bagi wanita, telekung kena suci. Telekung, pakaian dalam, kain dalam, semua kena suci. Kalau tak suci, tak sah. Okay. Kemudian, badan kita kena suci. Badan kita kena suci. Jangan ada najis. Dan tempat tawaf. Tempat tawaf kita jangan risau. Sebab cleaner dah pastikan, dah sucikan tempat kita tawaf. Cuma kerja kita adalah kita kena pastikan pakaian dan badan kita sahaja. Kita kena suci.
Ustaz Faizal ditanya soalan, kita tanya tengok balik. Ni kita cerita pasal tahu umrah Ustaz Faizal. Tahu haji nanti dulu. Tengok dulu apa soalan dia. Ustaz nak tanya, ada ke umrah wajib? Sebab kalau kita menunaikan haji, kita kena buat umrah dulu je. Baik, umrah wajib, apakah dimaksudkan umrah wajib? Umrah wajib adalah umrah untuk orang yang pertama kali sampai ke Tanah Suci Mekah. Jadi bagi jemaah haji yang sebelum tu tak pernah pergi umrah, dia first time tu lah datang ke Mekah, dia buat haji. Jadi dia ada umrah wajib kat situ. Dia begitu. Itu maksudnya umrah wajib. Jadi hari pertama kita sampai, wajib kita kena buat umrah. Niat atas diri kita dahulu. Niat atas diri kita dahulu. Kemudian umrah kedua barulah namanya umrah sunat. Cuma niat dia tak perlulah kita sebut umrah wajib. Sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Itu pun sudah memadai. Tak perlu sebut perkataan wajib. Sebab automatik dah memang kita buat tu wajib. Automatik sebab kita pertama kali. Lepas tu besok baru bila kita nak buat umrah yang kali kedua, dia dah jadi umrah sunat. Tetapi tak perlu juga sebut sunat. Kita tetap niat umrah biasa. Sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Tak perlu sebut sunat. Sebab dah memang automatik kita sunat. Contoh macam saya lah. Saya pernah pergi umrah sebelum ni. Jadi nanti esok lusa kalau saya nak pergi umrah lagi sekali, walaupun saya pertama kali sampai, saya dikira sebagai buat umrah sunat. Saya dikira sebagai umrah sunat. Sebab sebelum ni saya pernah pergi umrah. Macam tu. Okey? Boleh Ustaz Faizal Baik. Yang bab haji ni Ustaz Faizal, nanti insyaAllah saya akan terangkan. Sebab dia tengok kita buat haji tu haji apa? Haji tamattu' ke? Haji ifrad ke? Kita tengok. Itu nanti saya akan maklumkan pada hari Khamis berkenaan haji itu. Okey. Baik, muslimin dan muslimat, ibu ayah yang saya kasihi sekalian. Yang kedua adalah apa tadi? Suci daripada hadas suci badan, pakaian dan tempat tawaf. Tempat tawaf, jangan risau, cleaner dekat Masjidil Haram dah pastikan tempat tawaf tu suci. Cuma kita kena pastikan badan kita dengan pakaian kita kena suci. Sebab tu saya bagi tahu, bila kita bawa kasut yang ada najis, sebenarnya kita sedang bawa najis. Kita sudah menanggung najis. Sama juga seperti kita dokong baby. Contoh, kita tengah buat tawaf umrah. Kita dokong baby. Dan baby tu pakai pampers, dia ada najis. Tak sah tawaf kita tu, tak sah. Sebab kita menanggung najis. Kecuali kalau kita letak baby kat dalam stroller. Kita bawa stroller siap-siap, baby kita letak dalam stroller. Kemudian kita tolak stroller tu sambil tawaf. Walaupun baby tu ada berak ke, dia kencing dalam tu, tawaf kita sah. Sebab kita tak memimpin, kita tak menanggung najis itu. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, apa dia? Tutup aurat. Ini saya nak tekankan betul-betul. Ramai jemaah yang tak sedar yang aurat dia sedang terbuka. Maksud dia macam gini. Ramai yang tak sedar aurat dia sedang terbuka tanpa sedar. Bila kata tutup aurat, kita kena tahu asas tutup aurat dia bagi lelaki apa. Lelaki aurat dia antara pusat hingga lutut. Okey? Jadi bila dia pakai kain ihram, dia kena pastikan antara pusat hingga lutut kena tutup. Sebab itu juga saya selalu pesan pada jemaah lelaki yang mana pakai kain ihram belah bawah, kain bawah kan, sarung bawah, pakai di atas pusat. Kena pakai atas pusat. Sebab apa? Sebab takut-takut bila kita buka kain ihram selendang yang belah atas, bila dia buka semasa tawaf, katalah tengah tawaf tu kain dia dah compang-camping dah tak betul, dia nak betulkan kain dekat atas, tengah dibuka pusat nampak, tak sah tawaf dia tu. Katalah tawaf dia tu yang kedua, tawaf yang kedua tu tak sah. Kecuali kalau dia sedar, dia kena segera tutup, tak ada masalah, teruskan buat tawaf. Baik, itu bagi lelaki. Sebab tu lelaki kalau pakai kain ihram, kalau dia pakai tali pinggang, pakai di atas pusat, jangan pakai di bawah pusat. Sebab takut-takut bila kita buka kain selendang atas, terbuka juga pusat kita tu. Okey, itu bagi lelaki. Bagi wanita pula, ini juga ramai yang wanita tak sedar. Sebab apa? Ketika jemaah wanita buat tawaf, dia tak sedar ketika
telekung dia ni selalu rambut, anak-anak rambut ni terkeluar daripada celah-celah telekung ni. Bila mana kadang-kadang bila dia tengah tawaf, dia belanggar orang, kain telekung dia terbuka, jadi rambut dia ni nampak terkeluar sedikit. Jadi dia pun teruskan tawaf dia. Tawaf dia tu tak sah sebab aurat terbuka. Juga kadang-kadang jemaah wanita bila dia buka spek mata, kan? Bila dia buka spek mata, hati-hati. Pastikan jangan dibuka, anak rambut pun terikut sekali. Anak rambut terikut sekali. Dan sebab tu saya selalu pesan pada jemaah wanita, kalau nak pakai skap telekung, skap kepala tu, pastikan cari yang skap yang betul-betul ketat. Betul-betul ketat, kena dandan kemas-kemas. Dan juga saya pesan pada jemaah-jemaah wanita, grup-grup wanita ni, kalau nampak geng-geng dia yang terbuka aurat, tengok kan. Tengok. Masing-masing tengok. Yang dia ni tengok dia ni tengok dia, tengok pastikan. Begitu juga jemaah wanita ni yang biasanya aurat terbuka waktu bila? Waktu dia nak taslim. Kan bila taslim, Bismillahirrahmanirrahim. Bila kain telekung dia ni diangkat, nampak dia punya lengan. Dia pula tak pakai sarung lengan. Tak pakai sarung lengan. Bila diangkat, Allahu Akbar, diangkat tinggi-tinggi, terselak dia punya kain lengan dia ni, nampak aurat, tak sah tawaf dia. Sebab itu nasihat saya, pakai sarung lengan. Dan bagi jemaah, kalau nak taslim, tak payahlah angkat tangan tinggi-tinggi. Cukuplah pakai angkat tangan dalam telekung. Kita pakai telekung, masuk tangan dalam telekung, taslim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Walillahilham. Dalam telekung saja. Lelaki tak apa. Lelaki tak ada masalah. Okey? Baik. Itu yang ketiga, tutup aurat. Ingat. Tutup aurat ni lah kadang-kadang jemaah tak sedar. Dia tahu tutup aurat ni wajib ketika buat tawaf umrah, tapi dia tak perasan. Banyak jemaah wanita dia tak perasan tentang tu. Okey. Baik. Yang keempat, apa dia yang keempat? Baik. Yang keempat, syarat sah tawaf. Yang mana kalau kita tak buat ni tak sah tawaf dia. Yang keempat adalah kena bermula dengan Hajar Aswad. Penjuru Hajar Aswad. Pergi cari penjuru. Biasa tuan-tuan yang risaulah, kita akan maklum di mana penjuru Hajar Aswad. Penjuru Hajar Aswad ni dia berada bersetentangan dengan lampu hijau. Tuan-tuan kalau tawaf dekat dataran, tuan-tuan akan nampak lampu hijau. Kalau tuan-tuan tawaf dalam masjid pun akan nampak lampu hijau. Jangan risau. Cuma nasihat saya, jangan sibuk-sibuk kita tukarkan warna lampu tu. Dipanjatnya bangunan tu, dia tukar lampu hijau jadi warna biru. Jangan. Walaupun kita wiring, engineering, jangan kita gatal-gatal tangan nak tukar lampu. Lampu tu memang tetap hijau sampai bila-bila. Jangan risau. Lampu hijau. Kalau ada kata, Ustaz, saya nampak lampu biru. Tu mungkin di ngigau tu. Mungkin jemaah tu tengah ngigau. Tak ada lampu biru kat situ. Lampu hijau je ada. Lampu putih jangan dilayan. Okey, boleh faham? Lampu hijau, kalau kita masuk dataran, belah kiri kita akan nampak Hajar Aswad, belah kanan kita akan nampak lampu hijau. Lampu hijau. Yang syarat yang keempat adalah kita kena start tawaf yang pertama bermula di Hajar Aswad. Itu yang keempat. Yang kelima, syarat sah tawaf adalah Baitullah di sebelah kiri dan bergerak ke hadapan. Baitullah di sebelah kiri dan bergerak ke hadapan. Mana kata bila kita tengah tawaf, mestilah Baitullah di sebelah kiri kita. Ni kalau saya ni belah kiri saya lah ni. Ni kiri. Ni kiri saya. Baitullah mesti belah kiri. Dan kita kena jalan ke hadapan. Tidak boleh mengundur. Syarat dia kena belah kiri. Kalau kita teralih bahu kita, kena cepat-cepat. Cepat-cepat kita kena betulkan bahu kita. Ada orang tertolak. Jadi kita kena cepat-cepat betulkan bahu kita. Bearing bahu kita ni kita kena jaga. Tetapi jangan sampai jalan tu macam robot. Dia keraskan badan dia. Jangan. Adakah batal kalau orang tertolak? Tak batal. Kalau kita segera betulkan. Kalau kita segera betulkan, tertolak, kita segera betulkan, tak batal kita punya tawaf. Kita teruskan jalan seperti biasa. Dan kita kena bergerak ke hadapan.
Nak kena beritahu juga ni bergerak ke hadapan. Sebab ada orang dia bergerak ke belakang. Dia salah jalan. Ada kita nampak. Perasan. Okey. Kemudian yang keenam. Apakah syarat sah tawaf yang keenam? Adalah tawaf hendaklah tujuan tawaf bukan tujuan selain daripada tawaf. Maksud dia macam mana? Maksudnya ketika kita tawaf, katakanlah kita tengah tawaf, tiba-tiba kita dengan pasangan kita, suami isteri berpisah. Terpisah ataupun kita terpisah dengan grup. Kemudian sambil kita tawaf, kita cari grup. Mencari grup tu bukan niat tawaf, tetapi niat nak cari grup, batal tawaf kita. Batal tawaf kita. Jangan cari. Sebab tu saya selalu pesan pada jemaah, bila setengah tawaf, pastikan terus dia tawaf. Jangan kita kejar grup kita, sebab takut tawaf kita jadi tak sah. Tawaf kita jadi tak sah. Teruskan kita tawaf walaupun kita berpecah kumpulan. Tetapi saya dah beritahu sebelum kita nak tawaf, saya dah maklumkan. Okey jemaah, kalau katalah kita terpisah daripada grup semasa kita tawaf, saya sendiri akan tunggu di lampu hijau selepas selesai tawaf. Saya habis tawaf nanti, habis ke-7, saya akan tunggu. Biasanya saya akan tunggu di lampu hijau. Jadi jemaah, kalau terlepas daripada saya ataupun terlepas daripada grup ataupun terlepas daripada pasangan masing-masing, ingat, kita semua akan berkumpul di lampu hijau. Kita akan tunggu grup kita di lampu hijau. Saya akan pastikan kalau kita tawaf 40 orang, 40 orang lah yang akan kita tunggu di lampu hijau. Selagi tak cukup, kita akan cari. Kita akan tunggu kat situ sampai cukup. Bagi jemaah pula, jangan dibuat program sendiri. Bila ditawaf, tiba-tiba dia cari tak jumpa. Kita kata lampu hijau, tak tahulah. Tiba-tiba kata dia tak jumpa, dia terus pergi tempat sa'i. Kalau tuan-tuan nak pergi mana-mana, tempat sa'i ke, nak pergi belah air, maklum pada grup. Tak maklum pada saya pun tak apa. Maklum kepada kawan-kawan dalam grup tu, supaya kita tak tertunggu-tunggu kat situ. Tunggu-tunggu mana akak ni tak sampai-sampai pula. Orang semua dah habis 7, dia tak selesai-selesai lagi. Tunggu. Rupanya dia dah sampai kat sa'i dah. Rupanya dah sampai sa'i. Kesian kita semua ni tunggu dia punya pasal. Masa kita pun dah banyak terbuang tunggu dia. Sebab tu kena maklum. Kalau nak pergi mana-mana kena maklum. Okey, baik. Ustaz lagi. Ustaz Faizal. Ustaz Faizal nak maklumkan hari Jumaat ni saya turun ke Nilai. Kalau free kita jumpa kat Nilai nanti. Hari Jumaat saya insya-Allah saya sembahyang Jumaat dekat Nilai. Sebab saya ada program dekat Nilai 3 petang tu. Pagi saya dah gerak lah ke sana. Tengah hari Jumaat saya dekat Nilai. InsyaAllah kita jumpa nanti kat sana. Baik. Ustaz nak tanya, betul ke orang yang tawaf naik skuter tak sah? Sebab kebanyakan jemaah leka tak memandang Kaabah dan bahunya lari. Macam mana Ustaz? Baik. Ini isu tentang tawaf naik skuter. Bagi jemaah, bagi tuan-tuan perempuan yang tak tahu berkenaan tentang skuter, memang pihak masjid dia ada sediakan perkhidmatan naik skuter untuk tawaf dan sa'i sahaja. Okey? Bayaran RM50 satu orang. Baik, bagi jemaah yang naik skuter, dia kena tahu cara naik skuter ketika tawaf. Tawaf ni dia agak complicated sangat. Kita kena follow tawaf punya law. Kita kena jaga bahu kita. Sebab rukun umrah yang kedua ni, tawaf, dia tak macam sa'i. Sa'i ni dia tak terlalu ketat sangat dia punya syarat sah dia. Jadi kita boleh naik skuter suka-suka kita, nak bergerak kiri kanan dan sebagainya. Bila kita naik skuter ketika kita buat tawaf, kita naik skuter, kita kena pastikan bahu kita ni tetap kena jaga. Sebab itu saya pesan pada jemaah yang naik skuter, macam mana cara kita nak naik skuter ketika kita tawaf, untuk supaya tawaf kita sah. Kita naik skuter, pandang Kaabah dia tak wajib. Tak wajib pandang Kaabah. Yang wajib, yang buatnya umrah tawaf kita sah, yang membuatkan tawaf kita sah adalah bahu kita. Jadi bagi jemaah yang naik skuter, dia kena tengok lantai marmar masjid dekat skuter tu. Kita naik skuter, kita akan nampak marmar. Marmar dekat masjid tu memang dia buat line tu menghadap kiblat.
Memang saiz dia tu saiz sejadah. Segi empat sama. Segi empat sama ke segi empat tepat sebenarnya saya pun tak tahu. Jadi memang saiz tu saiz sejadah, petak dia tu saiz sejadah. Memang akan menghadap ke arah kiblat. Kiblat belah sini, katalah kiblat belah sini, belah kiri saya. Bila kita naik skuter, kita jangan tengok tembok ataupun kita panggil apa, kat situ dia ada nama tembok masjid. Sebab tembok masjid dia tak bulat, dia tak melengkung. Dia tegak. Dia tak melengkung. Sebab tu nak pastikan kita punya bahu kita menghadap ke Kaabah ketika kita naik skuter, kita kena tengok, mata kita kena tengok lantai. Mata kita kena tengok lantai, kita kena follow lantai tu, kalau belok bengkok-bengkok. Kena follow. Kena follow. Itu cara nak naik skuter. Cuma nasihat saya pada jemaah yang pertama kali datang ke Mekah, yang tidak ada pengalaman langsung pergi Mekah, yang first time buat tawaf umrah, nasihat saya, buatlah di dataran. Jalan kaki. Jangan naik skuter. Skuter ni kalau kita dah biasa buat tawaf tak apa, naiklah skuter. Mungkin kita buat umrah pertama jalan kaki, umrah kedua kita jalan kaki, umrah ketiga kita nak naik skuter pula. Itu terpulang. Kalau macam saya lebih prefer, bagi anda kalau nak naik skuter, buatlah masa buat sa'i. Naik sa'i tak ada masalah. Kita tak risau dengan bahu ke dan sebagainya. Sebab sa'i senang. Kalau umrah, tawaf, jalan kaki, itu yang lebih baik. Sebab kita dekat dengan Kaabah. Kita rapat dengan Kaabah. Jadi, biasanya kalau saya, tawaf saya akan jalan kaki. Bila nak sa'i, barulah saya naik skuter. Itu pun buat umrah yang kedua ke ketiga baru saya akan buat. Begitu. Boleh Ustaz Faizal? Okey, baik. Seterusnya. Jawab soalan Mudah-mudahan jawab soalan. Baik, yang keenam tujuan tadi. Tujuan kita kena tawaf, tujuan kerana nak tawaf. Bukan kerana nak cari kawan, tengah tawaf jumpa member kampung pula. Tengah tawaf nampak member kampung kat belah sana. Dia kejar member kampung dia tu. Jangan. Bila kita kejar, bermakna niat kita dah lari. Yang kedua juga, ada jemaah dia tak faham. Bila dia tengah tawaf, dia nak pergi makam Ibrahim. Masa dekat tawaf tu dia ada makam Ibrahim. Tengah tawaf, dia nak pergi makam Ibrahim, dia nak tengok sekejap kat makam Ibrahim. Dia nak rapat dekat makam Ibrahim. Secara tak langsung, niat dia tu sudah beralih. Bukan kerana nak tawaf, tapi nak tengok makam Ibrahim. Itu pun tak sah tawaf dia. Sebab tu tuan-tuan, saya nak beritahu. Biasa saya akan pesan pada jemaah juga. Saya kata, tengah tawaf, apa yang berlaku, abaikan. Apa yang berlaku keliling kita ni, abaikan. Ada orang menjerit ke, ada orang pengsan ke, ada orang kecoh sana. Jemaah kita ni, ada grup kita ni, ada ke tak ada, kita abaikan. Fokus 100% dengan tawaf kita. Habis tawaf 8 pusingan, barulah kita boleh sibuk dengan tengok orang. Ini kadang-kadang jemaah terlalu leka. Sebab dia pertama kali, kan? Kadang-kadang bukan jemaah pertama kali pun, yang dah banyak kali pun leka juga. Dia leka tengok orang buat tawaf, dia leka tengok orang zikir baca kuat-kuat, dia leka tengok Kaabah, dia tengok tengah tawaf tengok Kaabah. Besar Kaabah ni kan. Macam sekolah 3 tingkat Kaabah ni. Dia leka. Sehingga kan dia tak fokus dengan umrah. Sebab sedangkan syarat sah tawaf, dia kena fokus. Kena tawaf tujuan semata-mata kerana tawaf, bukan tujuan lain. Sebab kalau kita niat dengan tujuan lain, bermakna tawaf kita menjadi tak sah. Tapi andai katalah kalau kita tertukar niat, tengah nak tawaf, kita nampak kawan kita, kita nak kejar, lepas tu kita baru teringat, aku tengah tawaf, fokus. Itu tak ada masalah. Kena segera kembali kepada niat asal kita nak tawaf. Baik. Yang ketujuh, syarat sah tawaf, apa dia? Yang ketujuh adalah cukup 7 kali pusingan dengan yakin. Ada jemaah tanya, Ustaz, tawaf ni sekali je ke? Tak, tawaf ni dia 7 kali. Tawaf kena 7 kali. Maknanya, katalah ini adalah Kaabah. Okey? Ini ada Kaabah. Saya ambil macam ini Kaabah. Pandangan daripada atas. Saya ambil ni lah. Ni senang. Ni cantik sikit.
Ini sarung bantal DAG. Cantik sarung bantal ni. Saya bawa standby. Katalah ini adalah Kaabah pandangan daripada atas. Pandangan daripada atas. Kita berada di atas Kaabah. Ini adalah Hajar Aswad. Kita bermula di sini. Kemudian kita bermula di sini. Kita tawaf. Kita akan melalui Multazam. Lepas Multazam, kita akan melalui pintu Kaabah. Kemudian kita akan melalui Makam Ibrahim di sini. Kemudian kita akan melalui penjuru rukun Iraki. Rukun Iraki ni sebab penjuru dia menghadap ke negara Iraq. Iraki. Baik. Kemudian kita akan menempuh jalan namanya Hijr Ismail. Ini Hijr Ismail. Dia ada lengkungan separuh. Pusing, kita akan lalu juga kat bucu ni Rukun Syami. Kemudian kita akan jumpa Rukun Yamani. Rukun Syami ni, rukun dia, penjuru dia tu menuju ke negara Syam. Kemudian kita akan jalan lagi, kita akan berjumpa dengan Rukun Yamani. Rukun Yamani ni penjuru dia akan menuju ke negara Yaman. Kemudian kita akan bertemu semula ke Hajar Aswad di sini. Kemudian Hajar Aswad. Ada katanya penjuru Hajar Aswad ni dia menghadap ke Asia, ke Malaysia. Penjuru ni. Baik, wallahu alam, wallahu alam. Bila kita daripada Hajar Aswad, kita pusing, bertemu semula Hajar Aswad, dikira satu kali pusingan. Kemudian kita pusing lagi. Pusing, jumpa balik Hajar Aswad, 2 pusingan. Pusing sampai 7. Sampai 7. Boleh faham? Tuan-tuan, untuk malam ni saya tak naklah jelaskan dengan detail tentang perihal Kaabah ni. Sebab kita tak ada slide sebenarnya. Hari ni saya tak ada slide. Jadi kita live ni, kita ni kosong, tak ada apa-apa. Jadi agak susah saya nak terangkan. Tapi insyaAllah, kalau kita akan datang nanti, saya akan cuba ikhtiarkan macam mana kita boleh buat live. Yang mana saya boleh tunjuk secara detail dia punya gambaran keadaan dataran Kaabah tu. Cuma kita beritahu syarat sah dahulu. Okey. Jadi kena pusing dengan 7 pusingan dengan yakin. Kalau tak yakin, kena sambung lagi. Tak yakin 7, kita tak boleh stop. Kita kena teruskan dengan 7 pusingan. Baik. Ada orang was-was. Ustaz, saya was-was Ustaz. Saya tak tahu saya dah 5 ke 6. 5 pusingan ke dah 6 pusingan. Kita was-was. Kalau kita was-was, ambil yang paling kurang. Kita was-was 5 atau 6, kita pegang pada yang 5. Mana kata 5. Walaupun kita dah 6, tetapi kita berpegang kepada yang 5. Tuan-tuan, bantu saya share video ni. Ajak ramai. Share kepada grup komuniti. Kalau boleh, 5 grup komuniti masing-masing. Share live kita pada malam ni. Dan juga share pada wall masing-masing. Okey? Terima kasih banyak-banyak. Baik. 7 pusingan. Kalau tak yakin, ambil yang paling rendah. 5 ke 6, ambil yang paling 5. Ustaz, saya tak ingat 2 ke 3, 2 ke 3. Ambillah paling ringan, paling 2. Walaupun kita dah tahu 3, tapi tak apa. Sebab was-was, terlebih tak apa. Jangan kurang, terlebih tak apa. Boleh. Dengan syarat, kalau kita was-was, baru boleh terlebih. Ustaz, saya baru teringat Ustaz, saya sebenarnya dah 8. Cuma saya was-was. Tak apa, ambil 7. Ustaz, saya 6 ke 7. Walaupun kita dah 7, tapi kita was-was. Saya tak ingat lah, saya 6 ke 7. Saya ke 6, 7. Ambil yang paling rendah. Ambil yang 6. Boleh? Ambil yang 6. Ustaz, saya was-was Ustaz. Was-was apa? 7 ke 8. 7 ke 8. 8 tak ada. Jangan dengar dia. 8 tak ada. Dia sampai 7 saja. Biar lebih, jangan kurang. Nak lebih boleh, tapi dengan syarat kalau kita ada was-was. Tetapi, kalau saja-saja nak lebih, tak boleh. Ustaz, tawaf ni ada 7 kan? Ustaz, kalau saya nak tambah lagi 1 boleh tak? Saya nak buat 8 pusingan. Saja je, saja. Boleh ke tak boleh? Cuba jawab. Tuan-tuan, cuba jawab. Boleh ke? Boleh ke tak? Kita saja-saja nak tambah. Biar lebih atas asal kurang, saja-saja. Boleh ke? Boleh ke saja-saja? Tak boleh, saja-saja.
Tak boleh saja-saja. Tak sah kita punya tawaf. Sebab kita menambah rukun. Dia ibarat dia macam ini. Dia bukan ibarat, dia sama macam mana? Dia sama macam semayang subuh. Boleh tak semayang subuh 2 rakaat, kita nak tambah 1, nak buat 3? Tak sah subuh kita. Semayang maghrib 3 rakaat, kita nak buat 4. Nak tambah saja, rindu nak semayang lebih lama. Rindu tak rindu, rukun tetapkan ikut. Semayang kalau kata 2 rakaat, 2 rakaat. Maghrib kalau kata 3, 3. Boleh tak semayang kita nak tambah rukun? Tak boleh. Tambah rakaat. Tak boleh. Saja-saja tak boleh. Saja-saja tak boleh. Jadi sama juga macam tawaf. Tawaf kalau kata 7, 7. Jangan nak tambah 8. Boleh? Okey. Ada soalan nak tanya? Boleh tanya Baik, seterusnya. Yang terakhir sekali, syarat sah tawaf yang ke-8 adalah tawaf dalam Masjidil Haram, iaitu kawasan yang dibenarkan tawaf. Mana kata dalam Masjidil Haram tu, yang dibenarkan adalah kawasan tawaf dataran ataupun dan juga di dalam masjid tempat orang semayang. Selain daripada situ tak boleh. Contoh nak tawaf di sa'i, tak boleh lah tawaf di sa'i. Ataupun nak tawaf di luar masjid, di dataran luar kawasan masjid, itu tak boleh. Dia kena masuk dalam masjid, dalam Masjidil Haram, kawasan tawaf yang dibenarkan saja baru sah. Jadi itulah 8 syarat sah tawaf. 8 syarat sah tawaf. Pegang betul-betul syarat sah tawaf, 8 syarat sah tawaf. InsyaAllah tawaf kita akan jadi betul dan sempurna. Okey, Ustaz Faizal, terima kasih Ustaz Faizal. Tanya soalan, terbuka. Jadi tak adalah saya cakap seorang-seorang, ada juga soal jawab. Baik. Boleh ke time tawaf kita memandang Kaabah kerana nak dapat pahala memandang Kaabah? Boleh, tak ada masalah. Boleh, tengah tawaf kita nak pandang Kaabah, boleh. Tetapi pastikan kita jaga kita punya syarat sah. Apa dia? Kita punya bahu kita kena jaga. Kita punya perjalanan kita punya niat kita, fokus kita. Ada orang tanya nak buat apa? Boleh nak baca doa apa Ustaz? Saya tak boleh lah Ustaz nak pergi umrah dulu. Kenapa? Saya tak hafal doa. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, buat umrah ni dia tidak ada, dalam umrah ni dia ada 2 rukun saja. 2 rukun. Dalam buat ibadah umrah, dia ada 2 rukun. Yang pertama, rukun qalbi. Yang kedua, rukun fi'li. Kalau sembahyang, dia ada 3 rukun. Dalam solat fardu, dia ada 3 rukun. Rukun qalbi, rukun fi'li dengan rukun qauli. Apa rukun qalbi? Rukun qalbi adalah rukun yang datang daripada niat. Contoh kita niat solat. Sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat. Rukun, mana wajib kena niat. Tak niat tak sah. Tu rukun qalbi ada 1. Kemudian kita ada rukun qauli. Rukun qauli macam bacaan Fatihah dalam sembahyang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu rukun qauli. Ataupun kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu rukun qauli. Kena sebut dengan jelas, dengan bertajwid. Kemudian bacaan tahiyat. Tahiyat akhir tu, bacaan tu rukun qauli. Daripada at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Kena baca dengan bertajwid, kena betul sampailah kita punya selawat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu rukun qauli. Wajib kena cakap, tak boleh baca dalam hati, tak sah solat kita. Okey, itu rukun qauli. Dalam solat juga dia ada namanya rukun fi'li, perbuatan, maknanya takbiratul ihram kita, kemudian berdiri dengan betul, kemudian dengan rukuk kita, sujud kita, duduk dan sebagainya. Okey. Dalam solat dia ada 3 rukun, rukun qalbi, fi'li dan qauli. Tetapi di dalam umrah, okey, di dalam umrah dia ada 2 rukun saja. Rukun qalbi dan rukun fi'li. Rukun qalbi apa? Niat.
sahaja aku mengerjakan umrah dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Itu rukun qalbi. Rukun fi'li adalah perbuatan. Apa dia perbuatan? Perbuatan tawaf, perbuatan sa'i dan perbuatan tahlul. Ini 3 saja dia punya rukun fi'li. Rukun qauli, bercakap, ada tak? Tak ada. Di dalam umrah tidak ada rukun qauli, tidak ada. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak bisu sepanjang berumrah, sah. Sah. Diam je. Tengah tawaf diam. Asal kau diam. Diam je. Sah tawaf dia. Mana kata, kalau kita tak baca doa pun sah. Sebab tu pergilah umrah walaupun tak hafal doa. Dan siapa suruh hafal doa? Pergi sana. Kita pergi sana, janganlah kita hafal doa orang lain. Kita doalah doa kita. Doa apa yang kita nak sebenarnya. Kita nak apa yang kita nak Allah selesaikan masalah apa yang ada pada kita. Kita ada masalah apa dekat kampung yang kita nak bawa ke Mekah, nak minta Allah selesaikan. Kita ada masalah hutang, kita ada masalah kewangan, kita ada masalah keluarga, kita ada masalah anak bini, anak tak baik, bini tak baik, laki lari, laki kahwin, macam-macam. Kita ada masalah. Minta doa bahasa Melayu. Allah tahu semua bahasa. Allah tahu. Ada jemaah saya pernah bawa, dia ada masalah konflik dengan isteri dia. Jadi dia pergi umrah seorang-seorang. Doalah, saya kata, awak ada masalah. Dia kata dia ada masalah konflik dengan keluarga. Bang, abang doa tu je lah bang. Jangan doa lain. Janganlah doa Imam Ghazali, Imam Syafi'i punya doa. Bukan tak boleh. Imam Ghazali tu masalah dia dah selesai dah. Imam Ghazali, kita ada doa kita kan. Kita ada masalah, doa, minta. Jangan kita doa orang lain punya. Lebih baik kita doa, kita minta Allah selesaikan doa kita. Baik, Tuan Azami. Ya, Tuan Azami. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan jemaah umrah yang buta? Beri pencerahan pelaksanaan tawaf umrah dia. Baik, bagi jemaah umrah yang buta, saya baru-baru ni bulan 12, saya pernah bawa jemaah yang buta. Ada. Jadi saya ada pengalaman lah bawa jemaah yang buta. Baik, bagi jemaah yang buta yang dibawa oleh waris ataupun keluarga dia bawa sekali pergi umrah. Kalau orang yang pimpin dia tu, waris dia ataupun keluarga dia ataupun siapa-siapalah kawan-kawan dia ke dibawa untuk pimpin dia tu, kalau orang yang bawa dia tu adalah pertama kali, saya nasihat. Kalau orang yang bawa tu pertama kali kalau yang pertama kali, saya nasihat upah mutawif lain untuk pimpin. Jangan kita pimpin orang buta. Kalau kita dah lah, kita ni pertama kali, kita bawa abang kita yang buta, kita bawa tawaf, nasihat saya jangan. Termasuklah orang yang berkursi roda. Katalah kita bawa orang tua, bapa kita atau mak kita berkursi roda, kita pertama kali, first time datang Mekah, kita nak buat umrah, nasihat saya upah pada orang lain. Upah, bayar 300 rial. Upah saja. Sebab apa? Sebab kita tak tahu selok-belok dekat Kaabah tu. Kita tak pernah buat tawaf. Kita tak tahu game tawaf ni macam mana sebenarnya. Bila kita ada dirempuh, kita diusik, kita ada masalah mendatang, tiba-tiba ada masalah tengah tawaf. Kita takut bila kita ada problem tengah tawaf, kita bawa orang buta ni, dia pun ada masalah sama. Kalau kita beralih, dia pun tak akan terikut beralih. Sebab tu, saya nasihat pada anda semua, ibu ayah yang saya kasih sekalian, kalau bawa orang buta ataupun orang berkursi roda, kalau kita pertama kali, kita upah pada orang lain dahulu. Untuk umrah yang pertama saja. Untuk umrah yang pertama. First time kita buat umrah kan, hari pertama kita sampai, kita buat umrah yang pertama, kita upah mutawif lain. Sana ramai mutawif yang boleh bawa. Bukan saya lah, saya akan cari mutawif kat sana. Waris bayar kan. Bayar 300 rial saja. 300 rial dia akan bawa kita punya orang yang buta tu akan naik kursi roda lah. Orang buta ni dia akan naik kursi roda. Dia akan bawa kursi roda, dia akan ambil kita punya yang orang buta tu, dia akan bawa daripada hotel. Dia akan bawa tawaf sa'i tahlul sampailah pulang semula ke hotel. Semua dibawa. Jadi kita tak payah susah-susah. Dia akan ajar kita punya yang orang buta tu ataupun ibu bapa kita yang pakai kursi roda, dia akan ajar baca doa masuk masjid, doa tengok Kaabah, tengah tawaf doa.
Mutawif tu akan hajar satu persatu. Jangan risau. Dan mutawif tu memang cepatlah. Dia kalau bawa orang kursi roda, dia berlari, bukan berjalan, berlari. Berlari. Kita tak larat, tak kisahlah tuan-tuan gemuk berat 100 kilo ke 200 kilo, berlari. Dia orang berlari, dah memang tu kerja dia orang dah biasa buat kerja tu. Jadi bagi untuk pelaksanaan umrah bagi orang yang buta adalah dia perlu dibimbing oleh orang yang mahir, orang yang dah tahu. Itu. Tapi kalau anda dah buat umrah kali kedua, dah tahu kedua dan anda yakin anda dah tahu selok belok dalam Masjidil Haram tu macam mana, anda dah tahu macam mana cara nak bawa, umrah kali kedua bawalah. Bawalah keluarga anda yang kursi roda ataupun yang buta dan sebagainya. Dah boleh bawa. Cuma nasihat saya, dan saya agak berkeras lah, siapa yang pergi dengan saya akan berkeras. Bagi yang first time jangan bawa. Kecuali kalau anda pernah pergi umrah sebelum tu atau pernah pergi haji, anda dah tahu, tak apa, boleh bawa. Okey, boleh Tuan Azmi Okey, baik. Dah nak habis waktu dah. Sebenarnya kita ada lagi sedikit peringatan. Ada lagi saya nak cerita tentang perkara yang batalkan tawaf, perkara yang makruh, kan? Kesilapan ketika tawaf ni. Kesalahan dalam tawaf. Perkara yang batal dan makruh. Tapi insyaAllah bab tawaf ni panjang sikit, tapi saya akan cuba ambil yang dalam tempoh lagi dalam 5 minit ni saya akan habiskan sedikit. Dah berapa dah? Lagi 2 minit. Lagi 2 minit. InsyaAllah sedikit lagi. Kemudian kita akan sambung kelas tawaf kita pada hari Selasa untuk part yang kedua. Okey. Baik, muslimin dan muslimat, ibu ayah yang saya kasih sekalian. Peringatan kepada jemaah semasa tawaf. Ingat, tengok ni peringatan. Apa dia? Yang pertama, semasa tawaf tidak boleh pegang Kaabah dan Hijri Ismail atau apa-apa yang boleh memesongkan niat daripada tawaf. Macam saya sebut tadi. Tengah tawaf ada niat kita nak pegang Kaabah. Kita pun tengah tawaf, kita terus jalan pergi ke Kaabah. Jangan, itu dah pesong niat. Dan tawaf tak boleh pegang Kaabah. Tawaf tak boleh pegang Kaabah, batal tawaf kita. Okey. Ustaz, betul ke sunat kalau kita lari-lari anak? Okey. Ustaz Faizal ditanya, hukum sunat lari-lari anak ketika tawaf. Baik. Kalau mengikut sunat Nabi SAW, ya, Nabi ketika buat umrah, Nabi lari-lari anak pada tawaf yang pertama, kedua dan ketiga saja. Masuk tawaf yang keempat, Nabi SAW dia berjalan. Jadi disunatkan kita untuk berlari-lari anak pada tawaf pertama, kedua dan ketiga sahaja. Keempat kita berjalan. Tapi tuan-tuan kena faham, kalau kita pergi sendiri tak ada masalah. Tapi kalau kita pergi dengan pasangan atau kita pergi by group, ikut pada mutawif masing-masing. Kalau mutawif tu lari anak, lari anak. Tapi biasanya mutawif tak lari anak lah. Dia jalan macam biasa. Cuma kalau buat umrah kedua, umrah ketiga, jalan buat umrah sendiri. Maknanya kita tak buat grup, kita pergi sendiri. Kita dah tahu buat umrah, esok lusa kita nak buat umrah sendiri-sendiri. Itu lagi saya prefer. Tuan-tuan, saya lagi prefer pada tuan-tuan kalau buat umrah seorang-seorang. Sebab kita nak rasa zuk dia, rasa feel untuk buat tawaf ni. Itu lagi bagus. Sebab kalau kita buat grup ni, kita terkejar-kejar. Grup tu cepat, kita pun nak kena kejar juga cepat. Nanti kita baru nak habis tawaf, kita nak semayang duduk lama-lama, grup kita nak cepat, nak jalan, kita terkejar-kejar. Jadi nasihat saya, kalau kita kali pertama ni, sebab apa kita buat umrah kali pertama ikut mutawif, kena ikut mutawif. Sebenarnya selain kita nak buat umrah, kami sebagai mutawif, kita nak ajar selok-belok dalam Masjidil Haram. Cara buat umrah dan juga selok-belok. Mana kata lepas tawaf, dekat mana tempat kita nak semayang sunat tawaf. Kemudian dekat mana tempat sa'i, mana jalan nak masuk, jalan pergi sa'i. Kemudian mana jalan tempat, kawasan tempat kita nak tahlul. Mana kawasan kita nak keluar balik ke hotel. Itu masa umrah pertama itulah time kita nak belajar. Dan saya nak ajar pada jemaah selok-belok dalam Masjidil Haram. Esoknya kali kedua kalau nak buat umrah, dah tahu, buat sendiri. Buat sendiri. Lagi bagus buat sendiri. Sebab apa? Kita nak feel, kita nak tawaf dalam keadaan perlahan-lahan, dengan tawaduk, kita nak menangis seorang-seorang. Kalau kita baik grup kan nak nangis kan macam segan sikit. Jadi kita tawaf seorang-seorang, nangis, lepas tu kita sembahyang. Jadi feel tu lebih feel lah sebenarnya kalau kita buat umrah seorang-seorang berbanding kita buat grup.
Jadi tadi soalan tu terjawab Ustaz Faizal. Sunat kita buat tawaf dari anak 3 pusingan yang pertama. Okey, sedikit lagi. Sekali lagi peringatan pada jemaah. Yang kedua, jangan bertolak-tolakan atau menyakiti jemaah lain. Jangan tolak-tolak. Kalau ada negara lain tolak kita, biarkan. Jangan ikut cara diorang. Ikut cara kita. Kita ada budaya kita, budaya Melayu kita ada. Kekalkan budaya Melayu kita. Orang Arab suka orang Malaysia ni sebab budaya yang kita bawa daripada Malaysia. Sebab tu dia orang suka. Kita ni santun. Kita ni santun. Santun pantun pula. Kita ni santun. Baik. Kemudian yang ketiga, peringatan pada jemaah. Dengar ni. Tidak perlu tergupur-gapah untuk menghabiskan pusingan tawaf dengan cepat. Jemaah hendaklah tawaf dalam keadaan tawaduk dan merendah diri. Waalaikumsalam Ustaz Uzairi. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Uzairi, guru umrah saya. Baik. Yang keempat, jika tak hafal doa, bolehlah membaca doa atau zikir-zikir lain. Tak hafal doa lah Ustaz, bacalah zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ustaz, zikir pun tak hafal, bacalah surah apa hafal? Surah Ikhlas. Baca surah Ikhlas. Kalau tak hafal surah Ikhlas, baca surah Qul Huwallah pun boleh juga, tak ada masalah. Sama je. Tak ada masalah. Boleh. Ustaz tak hafal Ustaz, bacalah Alif Batah. Alif Batah, Sajib, Ha, Dal, Za, Ra, Zai, Sin. Hafal alif. Satu huruf 10 darjat dapat. Alif. Sepanjang tawaf dia alif je. Lepas tu tawaf kedua dia ba pula. Ba. Habis. Tawaf ketiga ta. Ya ke ustaz ni ajar? Iyalah. Satu huruf kan 10 darjat. Kan dapat pahala. Okey. Baik. Kemudian jemaah perlu memastikan dan yakin bilangan tawaf. Kena yakin Jangan ikut yakin orang. Kena yakin sendiri. Jangan ikut yakin orang. Tiba-tiba kawan kita pun tak yakin, kawan kita kata 4, padahal dah 7. Penat kita. Kena kita sendiri kena yakin. Okey. Baik. Kemudian, jika tersasar dari kumpulan tawaf, jangan panik, teruskan tawaf hingga selesai. Kalau terlepas kumpulan, jangan panik, teruskan tawaf seperti biasa sehingga selesai. Teruskan fokus kita masa tawaf. Kemudian, berdoalah sewaktu tawaf agar urusan untuk mengerjakan umrah tersebut dipermudahkan. Banyakkan berdoa. Janganlah duduk diam. Janganlah borak-borak. Tengah tawaf dia boleh cerita pasal minyak naik pula. Dia boleh cerita pasal sawit. Sabar dulu. Selesaikan umrah. Balik kampung baru cerita pasal minyak. Ni cerita pasal PM datang ke rumah kampung kita, datang ke Mekah. Sabar dulu yang cerita politik. Kita banyakkan doa minta Allah mudahkan. Kita nak Allah mudahkan. Kemudian yang terakhir sekali peringatan pada jemaah adalah tawaf umrah tak perlu niat, hanya tawaf sunat saja niat. Itu nanti saya akan cerita pasal jenis-jenis tawaf. Hari itu saya tak silap saya ada cerita pada video lepas. Umrah ni masa tawaf dia ada niat. Sahaja aku tawaf, masa kita sampai ke dekat Hajar Aswad kita niat. Sahaja aku tawaf umrah 7 keliling kerana Allah Taala. Itu niat tawaf, bukan niat umrah Jangan kita keliru. Niat tawaf. Niat umrah wajib. Niat tawaf tu sunat. Dia tak wajib. Okey. Itu beberapa peringatan. InsyaAllah, pada hari Khamis ni, kita akan sambung bab tawaf juga. Tetapi kita akan fokus kepada kesilapan jemaah semasa tawaf. Apakah perkara yang membatalkan dan apakah perkara yang makruh. Itu pun tuan-tuan kena tahu juga. Kalau tak tahu nanti, takut kita terbuat. Kita tahu syarat sah je. Tapi rupanya ada perkara yang batal, ada perkara yang makruh. Jadi bila kita tahu, kita dapat elakkan daripada kita lakukan perkara yang batal dan perkara yang makruh. Baik. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak pada tuan-puan yang sudi bersama dengan saya. InsyaAllah, ingat perjumpaan kita selepas ini hari Khamis jam 9 malam di page Taufiq Kamaluddin. Kita akan sambung pada part yang kedua tawaf umrah, iaitu berkenaan tentang kesilapan jemaah semasa tawaf. Okey? Terima kasih banyak-banyak bantu saya dan tuan-tuan. Apa saya nak cerita Ada satu part nantilah saya akan maklumkan tentang sumbangan. Nanti saya akan maklum tentang sumbangan. Kita sedang nak kumpul dana untuk menguruskan tim media ni. Tim media. Kita perlukan sumbangan. Nanti saya akan beritahu macam mana nak sumbangkan. Sebab kita tengah nak mencantikkan, kita nak upgrade kita punya media sosial kita ni dengan beberapa peralatan yang kita perlu belikan.
kita perlu barang-barang peralatan tu, dan kita mohon sumbangan daripada tuan-puan yang nak sumbang untuk menaik taraf kita punya kelas kita. Kelas kita setiap minggu ini. InsyaAllah nanti saya akan bagi akaun kepada siapa-siapa yang sudi nak bagi sumbangan, boleh bagi. Tak kisah RM1 ke RM2 ke, semua kita ambil lah. Kalau boleh masuk ke akaun RM1, RM2. Okey, untuk apa? Tujuannya untuk menaik taraf media Umrah Sinar. Okey, baik, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan perkongsian pada malam ini memberi manfaat pada kita semua. Sekian saja, dan sebelum kita berakhir, marilah sama-sama kita tadah tangan. Kita berdoa, mudah-mudahan majlis kita dirahmati dan Allah redha dengan apa yang kita kerjakan sekarang, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah. Ya Allah, makbulkanlah segala hajat-hajat kami. Jauhilah kami daripada azab kubur dan api neraka. Tetapkanlah iman kami, permudahkan segala urusan kami. Berikanlah kami taufik dan hidayah berterusan ya Allah. Ya Allah, jadikan kami jemaah umrah yang Engkau redai. Jauhilah kami daripada menjadi jemaah umrah yang Engkau murkai, Engkau laknati ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam. Terima kasih.